Isu berkaitan dengan viral tentang bantahan jualan arak di Sunway Carnival Mall. Sebenarnya untuk maklumat ayah-ayah ibu-ibu sekalian, sebenarnya Sunway Carnival Mall adalah satu pasaraya yang dah lama berada di kawasan Seberang Jaya dalam Parlimen Perkhidmatan Tampau. Dan sebelum ini pun mereka banyak melakukan aktiviti yang saya rasa tak menimbulkan isu di kalangan penduduk setempat. Jadi apa program yang mereka buat, sewaan tapak dan sebagainya, tidak menimbulkan isu bagi penduduk di kawasan sekitar Seberang Jaya ni. Tapi untuk kali ini, ruang legar Sunway Carnival Mall ni dia ada 4 tingkat. Jadi tingkat di bahagian bawah sekali ni, ruang legar dia tu, tempat tersebut disewa oleh syarikat Carlsberg yang menjual arak secara terbuka dan mempromosikan arak secara terbuka. Dia ada buat tempat jual arak pun ada, tempat promosi pun ada. Jadi siapa-siapa yang masuk dalam Sunway Carnival Mall, kalau naik tingkat 1, 2, 3, naik sampai ke atas, kalau tengok di ruang legar tu, tengok daripada atas pun akan nampak Carlsberg ni. Yang memang nampak clear. Jadi bila ada pengunjung orang Islam ni, dia pergi ke Sunway tu, dia pergi ke pasaraya tu, nak beli barang, bawa anak-anak dan sebagainya. Jadi mereka tengok suasana yang ada di bawah tu. Jadi mereka pakat rasa tak seronok, rasa tak syok tengok apa ada di tengah ni. Dan itu sebenarnya menyalahi juga rupanya. Mereka mempromosikan arak di kawasan luar legar tu tak boleh. Jadi ada masyarakat orang Islam kita telefon, bagi tahu ustaz macam ni. Akhirnya saya ambil langkah yang pertama, nombor 1 sekali, saya call Sunway Carnival Mall, call pasaraya tu, bagi tahu kata ni ada aduan masyarakat buat aduan macam ni. Dan akhirnya masyarakat ceritalah apa yang masyarakat nak dan sebagainya, apa yang berlaku dan sebagainya, orang tak selesa dan sebagainya. Akhirnya pihak Sunway Carnival Mall jemput saya pergi ke Sunway tu untuk bincang. Itu yang siapa yang tengok viral tu, tengok saya berjalan masuk dalam Sunway tu, saya hadir tu atas jemputan, bukan saya saja pergi serbu kan. Kita pergi tu atas jemputan daripada Sunway Carnival Mall tu sendiri. Dia orang panggil, ajak bincang di Sunway tu. Tu yang saya turun pergi tu. Saya tak sentuh pun jualan arak tu, saya tak serang pun apa kaunter di sana, tak pergi langsung pun tempat tersebut. Kita terus pergi ke office. Dan bila duduk di office tu lah kita bincang dengan pihak Sunway Carnival Mall. Kita tanya boleh tak kalau pindah tempat lain? Tak boleh, tak ada ruang dah. Boleh tak buat macam ni? Dan banyaknya tak upaya lah, benda tu tak boleh nak ubah dah. Jadi kita bagi cadangan suruh tutup sikit. Itu ya. Kita bagi cadangan suruh tutup sikit ya. Bukan kita minta suruh buang terus. Bukan kita minta suruh mereka cancel jualan. Dah. Sebab apa? Sebab kita faham isu judi, saya rasa semua agama tidak membenarkan judi. Sebab tu kerajaan negeri Kedah ambil tindakan tu. Tapi dalam isu arak, kita faham hak non-Muslim. Kita faham ini kebenaran yang ada pada non-Muslim. Mereka nak minum dan sebagainya, ada hak mereka, ada ruang untuk mereka. Sebab tu kita tak halang. Saya pun bukan pergi halang. Kita minta supaya tutup ya. Dan akhirnya pihak Sunway bersetuju supaya ditutupkan sikit, khususnya di tempat bar yang jual arak tu. Kita minta tutup sikit. Itu aja sebenarnya. Tapi rupanya kehadiran kita pergi ke Sunway tu, rupanya puak-puak DAP panas. Saya pun heran ya, DAP dengan arak ni dia sayang sungguh. Masyarakat Tionghoa tak bunyi pun. Masyarakat Cina di kawasan Metampuh tak banyak pun yang bunyi. Tapi yang panasnya DAP. Sentuh isu arak, DAP panas. Sentuh isu arak, DAP panas. Oh, nampak macam tak setuju, nampak kaya. Dan bila dah dia orang marah, akhirnya keluarlah kenyataan daripada Aduan Pekalang Kota, kemudian keluarlah statement daripada orang-orang lain dan sebagainya, sampailah dia jadi viral macam tu. Dan itulah suasana yang berlaku sebenarnya. Kita sebagai orang Islam, kita tidak ekstrim pun tentang isu arak ni. Kita menghormati hak yang ada pada non-Muslim. Tetapi musuh-musuh Islam hari ni pusing cerita seolah-olah kita ni orang Islam ekstrim, khususnya PAS ekstrim, khususnya PAS ni nampak gaya keras dengan non-Muslim, sedangkan tidak.
Kita dah ada negeri Kelantan sebagai contoh, kita dah ada negeri Terengganu sebagai contoh, dan kita ada negeri Kedah sebagai contoh. Satu bulu roma non-Muslim pun kita tak nak cabut. Dan ini sedang dibuat oleh musuh-musuh Islam, yang sepatutnya kita orang Islam kena ambil sikit perhatian. Kan? Orang-orang bukan Islam, minta maaf, ada setengah pihak, bukan semua dah, tapi khususnya ada pihak-pihak yang berbenci dengan Islam, bermusuh dengan Islam. Hari ini cuba timbulkan satu suasana supaya dilihat Islam ni jahat, Islam ni teroris, Islam ni macam ni. Sedangkan tidak pun. Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada semua manusia, semua bangsa. Dan inilah yang akan kita bawa, dan inilah yang sedang dibawa oleh PAS di Malaysia ni. Lepas tu kalau tanya cerita tentang arak tu lah serba sedikit cerita, tak ada apa pun. Dan saya rasa selepas ni mungkin akan ada lagi, wallahu alam. Sebab tu kita orang Islam kena bergerak, kita orang Islam kena nak kata macam mana, kena amar ma'ruf nahi munkar tu kena tegak, kena buat. Cuma cara pendekatan itu perlu disesuaikan lah, no? Tapi tugas tersebut perlu dibuat oleh setiap orang Islam. Dan insya-Allah kita akan cuba tunjukkan kepada masyarakat non-Muslim, kita sebenarnya bukanlah orang yang ekstrim, kita bukanlah orang yang kerah dengan non-Muslim. Kita adalah satu parti, satu entiti yang sangat mesra dengan non-Muslim. Nah, ini kita akan tunjuk, dan kita minta semua yang hadir hari ini sama-sama menjadi ejen untuk menunjukkan inilah sebenarnya Islam, inilah sebenarnya apa yang dibawa oleh parti kita sendiri. Boleh kan? InsyaAllah simple sahaja. Mudah-mudahan ada sikit penjelasan. Dan untuk kawasan Permata Empoh ni, saya rasa kalau muslimin-muslimat tengok hari ni, banyak serangan yang berlaku. Saya sebut terang-terang lah. Nah, sebenarnya ada di kalangan kawan-kawan kita agaklah, sahabat-sahabat kita dalam PKR, dia orang masih lagi tak boleh nak move on, tak boleh lagi nak berubah. Mereka masih lagi tak puas hati disebabkan puteri reformasi tewas di Permata Empoh. Itu ya sebenarnya. Sebab tu kalau tengok dia tibai, dia kata buat macam-macam ni sebab dia masih lagi tak boleh terima kekalahan tersebut. Kan? Sedangkan menang kalah ni biasa. Kan? Nurul Izzah, dan secara peribadilah kita kongsi. Saya pun sebenarnya secara peribadilah, saya pun tak pernah sangka pun, tidak menyangka bahawa kita akan mendapat kemenangan di Permata Empoh ni. Sebab kalau ikut data, kalau kita tengok dari sudut data, jumlah pengundi PKR tu banyak, sangat banyak, 35,000. PRU ke-14 35,000. Datuk Zaidi yang mewakili Barisan Nasional 19,000. Dan Al-Fadhil Ustaz Afnan yang tadi ada, Fadhil Ustaz Afnan sebelum tanding di Al-Ustaz, dia bertanding di Permata Empoh, dia mendapat 14,000. Jadi data tahun 2018 begitulah, 35,000, 19,000, 14,000. Kalau ikut bacaan tu nampak gaya 14,000 nak ting 35 tu jauh sangat, nampak jauh sangat. Sebab tu waktu di kempen di Permata Empoh hari tu, PH dengan BN, mereka lawan sama-sama mereka. Kira saya ni sebelah mata pun tak pandang lah, kan? Sebab kita tak banyak. Tapi takdir Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, kemudian berlaku gelombang dan sebagainya yang disebut, yang saya rasa tak perlu ulas banyak kali. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kita mendapat kemenangan dengan jumlah undi yang jauh lebih banyak daripada PH. BH dapat 32,000, Nurul Izzah dapat 32,000, dan kita Perikatan Nasional khususnya PAS kita dapat 37,000. Jadi majoriti itu 5,000 lebih hebatlah. Dan ini sebenarnya adalah berkat selain daripada ini ketentuan Allah Ta'ala, takdir, ini juga berkat usaha jentera kita yang sangat istiqamah, jentera kita yang sangat komit dengan gerak kerja pilihan raya baru-baru ni. Sehingga ini bukan saya sebut lah, ini jentera sendiri sebut. Dia kata sebelum ni kita bertanding, kami Permata Empoh ni antara yang paling banyak bertanding lah dalam Malaysia ni. Saat Datuk Seri Nur Ibrahim
Bila masuk dalam penjara, naik Wan Azizah, nanti Wan Azizah tanding pula, naik pula Datuk Seri, berapa kali dua ulang, PRK berapa kali. Tapi jentera-jentera yang ada di Perkhidmatan Poh menyatakan kerja kali ni nampak gaya lebih tersusun, nampak gaya lebih mudah. Sebab apa? Semua bekerja dalam keadaan sami'na wa ata'na. Apa saja arahan follow ya. Tak ada pihak yang masing-masing, bahasa kampung kita, tak ada pihak yang masing-masing nak buat pandai. Pihak ni nak buat pandai sendiri, pihak ni nak buat pandai, tak ada. Semua bergerak atas satu arahan ya. Sebab tu saya rasa untuk PRN ni, saya rasa kita di SIK ni perlu mengambil pengajaran yang sama, bergerak di atas satu arahan ya. Walaupun kadang-kadang arahan tu kita tak berkenan, follow je arahan tu, insya-Allah pasti ada keberkatan ya. No, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemenangan sekali lagi di Parlimen SIK. Dah dapat dah di DUN yang berada di bawah Parlimen SIK ini, insya-Allah dalam PRN yang akan datang. Boleh kan? InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini. Wallahu a'lam.